Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanbim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi membahaskan surah Al-Muddathir, surah yang ke-74 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 31. So, pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula ayat 32 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insyaAllah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar wal laili idza adbar والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. Okey, baik. Saya bacakan dulu sampai ayat 48 atau ayat 49. Mudah-mudahan kita boleh bahaskan seluruh ayat-ayat Allah Ta'ala yang saya bacakan sebentar tadi. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-32, Kalla wal qamar, sebenarnya demi bulan. Kata kalla pada ayat ni, ada ulama mentafsirkannya dengan makna haqqan. Haqqan maka dimaknai dengan sebenarnya. Ada juga ulama mentafsirkan kalla dekat sini sebagai harfu rada', sebagai huruf yang bertujuan untuk menafikan dan menegah apa yang disebutkan sebelum ni. Pada ayat-ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang sikap orang-orang musyrik yang memperlekeh khabar berita tentang neraka yang Allah Ta'ala sampaikan. Pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut bahawa ada sebanyak 19 malaikat yang Allah Ta'ala letak untuk menjaga api neraka Allah Ta'ala tu. Kemudian orang-orang musyrik, apabila mereka mendengar ayat ni disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memperlekehnya. Sehingga kan mereka mengatakan, kalau setakat 19 kita hadapi. 100 orang menghadapi satu malaikat, kita boleh kalahkan 19 tu. Lepas tu kita keluar daripada neraka, kata mereka. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala sebut kalla. Kalla berarti tidak. Dan berhentilah kamu. Laisal amru kama dzakaru.
perkara neraka itu tidak seperti yang mereka sebut. Minat takdzibi lirrasul, yang mana mereka mendustakan Rasul Allah Ta'ala. Tidak seperti mana yang mereka sebut. Berbeza. Maka hendaklah mereka berhenti daripada memperlekeh Al-Quran dan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala bersumpah, kalla wal qamar, demi bulan. Allah bersumpah demi bulan. Kemudian pada ayat 33, wal laili idza adbar, dan malam apabila ia melenyapkan dirinya. Allah bersumpah demi waktu malam dekat sini, apabila waktu malam itu telah pergi. Ya. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah pada ayat 34, was-subhi idza asfar, dan waktu subuh apabila terang benderang. Ya. Datang waktu subuh, kemudian cahaya terang terpancar ke mana-mana, yang sebelumnya malam gelap kemudian menjadi terang. Jadi dekat sini Allah Ta'ala bersumpah dengan 3 sumpah. Pertama, Allah bersumpah demi Al-Qamar, demi bulan. Yang kedua, Allah Ta'ala bersumpah demi waktu malam apabila ia melenyapkan dirinya, apabila malam itu pergi. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah demi waktu pagi ataupun waktu subuh apabila cahayanya terang dan menyebar ke seluruh alam. Ya. Baik, so apa poin yang hendak Allah Ta'ala sampaikan? Apabila Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, maka selalu ada perkara penting yang hendak Allah Ta'ala sampaikan. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat 35, innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka Saqar yang telah pun disebutkan sebelum ni adalah salah satu malapetaka yang amat besar. Jadi neraka Saqar yang Allah Ta'ala dah sebut sebelum ni sebagai tempat kepada orang-orang yang mendustakan Rasul, tempat kepada orang-orang yang mendustakan wahyu Allah Ta'ala, yang sentiasa ingkar, itulah ihdal kubar. Itu adalah salah satu malapetaka yang sangat besar. Oleh kerana itu amat menghairankan, fa kaifa yastahzi'una biha wa yukadzibun, maka sangat menghairankan bagaimana orang-orang musyrik boleh memperlekeh neraka Allah Ta'ala dan mendustakan neraka Allah Ta'ala itu. Padahal ia satu malapetaka yang amat besar, perkara yang sangat serius. Ya, kalau ada perkara yang sangat serius, kemudiannya orang memperlekehnya, orang mendustakannya, oh ni bahaya untuk dia. Saya mungkin boleh bagi satu analogi, ya. Ketika mana pada awal-awal dahulu muncul COVID-19, ada setengah orang memperlekehnya dan tidak mempercayainya. Akhirnya dia pun cuai, dia lalai, kena dan meninggal. Ya. Dia tidak tahu bahawa COVID ni satu perkara yang membahayakan. Ya. Begitulah dengan neraka. Jauh lagi tak ada bandingan COVID dengan neraka. Neraka Allah Ta'ala tu selalu satu malapetaka yang amat besar. So amat menghairankan, fa kaifa yastahzi'una biha wa yukadzibun, macam manalah orang musyrik ni boleh memperlekeh neraka dan mendustakannya. Memperlekeh dan mendustakan COVID saja boleh mematikan orang, boleh membahayakan orang. Apatah lagi kalau memperlekeh neraka dan mendustakannya. Itu mesti petaka yang amat sangat besar. Jadi kita jangan pernah cuba memperlekeh neraka.
Jangan pernah pandang kecil tentang urusan azab Allah Ta'ala tu. Itu bukan perkara kecil. Ia adalah perkara yang amat besar. Maka dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka membaca ayat-ayat neraka, mereka amat sangat bimbang. Mereka sangat-sangat takut. Ramai daripada kalangan mereka menangis sambil membaca ayat-ayat tentang neraka Allah. Ni ada orang musyrik, mereka memperlekehnya. Hari ini kita perlu ambil pengajaran daripada sini. Kita juga melihat ada setengah orang ketika mana dia membaca atau mendengar tentang neraka, dia tidak menganggap itu satu perkara yang besar. Dia hanya anggap seperti angin berlalu saja. Dia tidak memperdulikannya, seolah dia tak takut pun dengannya. Cuma orang sebut neraka, dah lah, dia neraka, tapi rasa takut dengan neraka tu tak ada. Ya, macam mana untuk mempersiapkan diri supaya selamat daripada situ, tak ada. Ya, sedangkan Allah mengatakan innaha la ihdal kubar. Ya, sesungguhnya azab api neraka Jahannam Allah Ta'ala tu, innaha la ihda ad-dawahi al-kabirah. Ia satu malapetaka yang sangat-sangat besar. Ya, so oleh kerana itu tak patut kalau orang memperlekehnya dan mendustakan neraka Allah. Qala Abu Hayyan berkata, aqsama ta'ala bihadhihi al-ashya' tashrifan laha. Allah Ta'ala bersumpah dengan tiga tadi, bulan, malam apabila ia pergi, dan subuh apabila terang. Allah bersumpah dengan tiga perkara ni untuk menyebutkan neraka itu satu malapetaka yang amat besar. Pertama, kata Imam Abu Hayyan, tashrifan laha. Ini salah satu bentuk Allah Ta'ala memuliakan tiga perkara tadi. Allah memuliakan bulan, malam dan subuh. Ya. Yang kedua, wa tanbihan ala ma yadhharu fiha min ajaibillahi wa qudratihi. Menjadi satu peringatan tentang kuasa Allah Ta'ala yang menakjubkan, yang dapat mencipta bulan, malam, kemudian mendatangkan waktu subuh. Ya. Maka Allah Ta'ala bersumpah dengan itu kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah. Maka walaupun Allah menetapkan 19 malaikat menjaga api neraka itu, bukan berarti itu lemah. Allah Ta'ala Rabb yang maha kuasa. Allah kuasa mencipta bulan, Allah kuasa menjadikan malam, Allah kuasa membuat terang benderang pada waktu pagi ataupun subuh. Ya. Maka pada ayat ini juga kata beliau, ima'un ila anna syamsa wal qamar makhluqani lillah. Allah nak menunjukkan bahawa matahari dan bulan ia adalah makhluk Allah Ta'ala. Wa annahuma fi harakatihima wa idbarihima wa isfarihima musakhkharani li amrihi ta'ala. Gerak, lenyap, munculnya cahaya daripada matahari dan bulan itu tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala. Sajidani baina yaday qudrati wa qahrihi. Mereka sujud, tunduk di hadapan kudrat Allah Ta'ala, di hadapan kuasa Allah Ta'ala. Fa kaifa yuhsinu bil bashar ay ya'buduhuma wa yakfuru bil ilahi alladhi khalaqahuma. Maka macam mana boleh manusia menyembah matahari dan bulan dan ingkar kepada Tuhan yang mencipta matahari dan bulan? Jadi ini beberapa alasan disebutkan oleh Al-Imam Abu Hayyan kenapa tadi Allah Ta'ala bersumpah demi bulan, malam dan subuh. Ya. Pertama tadi kerana Allah nak memuliakan tiga perkara ni. Bulan, malam dan subuh. Allah nak memuliakannya kerana ini adalah tanda kebesaran Allah. Yang kedua,
Kerana Allah Ta'ala ingin menunjukkan kuasanya yang luar biasa, ya, tidak seperti kuasa manusia. Kemudian kerana Allah Ta'ala hendak hendak menyindir, hendak menyedarkan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Macam mana mereka boleh sembah matahari dan bulan dan mereka kufur kepada Tuhan yang mencipta matahari dan bulan tu, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala pada ayat yang ke-36. Allah berfirman, nadhiran lil bashar, yang menjadi amaran bagi umat manusia, ya. Hiya iddarun lil khalqi liyattaqu rabbahum. Neraka Jahannam atau neraka Saqar yang Allah Ta'ala sebut sebagai salah satu malapetaka yang sangat besar itu menjadi nadhiran lil bashar, menjadi satu amaran kepada manusia, ya. Supaya apa? Liyattaqu rabbahum, supaya mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehinggakan dengan itu mereka selamat daripada azab seksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka itu Allah Ta'ala khabarkan kepada kita adalah menjadi salah satu rahmat. Kenapa disebut menjadi salah satu rahmat? Supaya kita tahu macam mana kita nak selamat daripada neraka tu. Seandainya Allah tak cipta neraka dan Allah tak khabarkan kepada kita, Allah senyap saja, maka kita tidak akan berusaha macam mana supaya kita selamat daripadanya. Maka pada ayat ini Allah mengatakan nadhiran lil bashar. Azab api neraka Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala cipta, itu menjadi satu peringatan, menjadi satu amaran Allah Ta'ala kepada manusia supaya mereka selamat daripada situ. So ini bahagian daripada rahmat Allah Ta'ala. Maka disebutkan an-naru alamatu rahmah, neraka itu tanda kasih sayang Allah. Sufyan bin Uyainah berkata, kata beliau, khuliqatin naru rahmatan, Allah Ta'ala cipta neraka itu sebagai rahmat Allah, sebagai kasih sayang Allah. Yukhawwifullahu biha ibadahu liyantahu. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan amaran kepada hamba-hambanya tentang neraka itu supaya mereka berhenti daripada maksiat. Maka Allah Ta'ala cipta neraka dan Allah khabarkan kepada kita, ia bukan sekadar ancaman sahaja kepada orang yang melakukan dosa, kepada orang yang melakukan maksiat, tetapi ia juga satu rahmat Allah Ta'ala kepada manusia supaya manusia berhenti daripada maksiat mereka. Dengan itu mereka selamat daripada neraka dan pada akhirnya nanti mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, ia menjadi khabar peringatan kepada siapa? Nadhiran lil bashar. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 37, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, iaitu bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dalam mengerjakan kebaikan atau yang mahu mundur mengerjakannya. Jadi nadhiran lil bashar, neraka itu menjadi peringatan, menjadi amaran kepada manusia supaya mereka bertakwa kepada Allah. Kemudian pada ayat 37 Allah menjelaskan kepada siapa? Manusia macam mana? Liman arada minal ibadi ayyataqarraba ila rabbih bi fi'lil khairat. Peringatan itu, amaran itu kepada orang-orang, ya, yang ingin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amal-amal kebaikan.
Jadi maksud liman sya'a minkum ayyataqaddam. Ayyataqaddam makna asalnya dekat sini maju, ya, mahu maju. Tapi maksudnya adalah orang yang ingin mendekatkan diri dia kepada Allah, nak hampirkan diri dia kepada Allah bi fi'lil khairat, dengan melakukan amal-amal kebaikan. Au yata'akhkhar, atau orang-orang yang yata'akhkhar bi fi'lil mubiqat, orang yang mundur, ya, maksudnya melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka maksud at-taqaddam wa ta'akhkhar dekat sini ialah orang yang bersegera maju melakukan kebaikan dan orang yang melakukan kejahatan, ya. Jadi peringatan tentang neraka itu kepada orang yang mahu melakukan kebaikan dan kepada orang yang tidak mahu melakukan kebaikan. Kerana manusia ni ketika mana disampaikan kepada mereka dakwah, ada yang mahu untuk mengikutinya dan ada yang tidak mahu mengikutinya. Dan itu memang Allah Ta'ala beri kepada mereka pilihan. Ya, maka dalam Quran Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang hendak beriman, silakan beriman. Siapa yang hendak kufur, silakan untuk kufur. Tetapi setiap pilihan ini dia ada konsekuensi yang mesti mereka terima. Ada akibat yang mesti mereka terima. Orang yang memilih untuk beriman kepada Allah, mereka dapat ganjaran nikmat syurga daripada Allah. Manakala mereka yang memilih untuk kufur, mereka dapatkan balasan azab seksa neraka daripada Allah Subhanahu wa taala. So neraka Jahannam atau neraka Saqar itu tadi menjadi nadhiran lil bashar, menjadi peringatan amaran Allah kepada seluruh manusia, iaitulah manusia yang ingin melakukan kebaikan dan manusia yang suka melakukan maksiat. Kepada mereka semua ini menjadi amaran. Maka kepada orang-orang beriman, neraka itu menjadi amaran, sehinggakan itu membuat mereka lebih bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, ya, supaya mereka selamat daripada neraka. Membuat mereka bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Manakala kepada mereka yang memilih berdosa maksiat, itu menjadi satu amaran, ancaman bagi mereka bahawa kalau mereka masih lagi meneruskan dosa maksiat itu, maka ada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu la ihdal kubar, salah satu malapetaka yang amat sangat besar, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, iaitulah ayat 38. Pada ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakan, ya. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa mahbusatun bi'amaliha, dia tertahan dengan amal dia, ya. Marhunatun indallahi bikasbiha, dia tergadai, ya. Marhunah itu kita ada ar-rahnu, sama akar kata dia dengan marhunah, pajak gadai, ya. Kita ada pajak gadai. Orang kalau dia nak dapatkan misalkan wang, ya, dia ada barang kemas, dia bawa ke pajak gadai ataupun ar-rahnu, dia letak dekat situ, ini mereka pegang, mereka tahan sampailah kemudian dia kembalikan. Marhunah sama akar kata dengan itu, rahinah sama akar kata dia dengan rahnu. Jadi kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap jiwa mahbusatun bi'amaliha, dia tertahan dengan amalnya. Marhunatun indallahi bikasbiha, dia tergadai di sisi Allah dengan usaha dia, dengan amal dia, ya. Wala
tafakku hatta tuaddiya ma 'alaiha minal huquqi wal 'uqubat, maka dia tidak akan lepas sehinggakan menunaikan kewajipan hak-haknya ataupun balasan-balasannya. Jadi setiap daripada kita ini, ya, kita tergadai, ya, tertahan, ya. Analogi dia tadi tu, kalau orang datang ke Ar-Rahnu, ke pajak gadai, dia akan bawa barang kemas dia, misalkan dia untuk ambil wang, untuk dapatkan wang. Bila mana dah dapat wang, dia pun balik. Barang kemas dia tu tinggal, ditahan oleh mereka. Barang kemas dia ni, dia tidak akan dapatkan balik kecuali dia tebus. Macam itulah kita manusia ni. Kita manusia ni tergadai, tertahan setiap jiwa kita ni di sisi Allah. Ya. Bila boleh lepas? Apabila kita sudah menunaikan hak-hak kewajipan kita atau kita menerima azab seksa daripada Allah. Jadi tak akan boleh lepas. Tak akan boleh lepas. Ya. Setiap orang yang melakukan maksiat, dia akan tertahan. Dia tidak akan lepas daripada situ sehingga akan ditunaikan. Sama seperti orang yang datang ke Ar-Rahnu, ke pajak gadai untuk dapatkan wang, dia bawa barang dia tu tidak akan dia dapatkan sehingga akanlah dia tebus. Kita macam mana menebus dia? Dengan amal, ataupun nanti orang diseksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh kerana dia tidak menunaikan kewajipannya. Wal-iyadzubillah. Illa ashabal jahim, illa ashabal yamin, illa fariqas su'ada al-mu'minun, melainkan orang-orang ashabul yamin. Siapa ashabul yamin tu? Golongan-golongan as-su'ada, golongan-golongan yang bahagia, golongan-golongan orang beriman. Fa innahum faqaw rabbahum wa khallasuha minas sijni wal adab. Mereka itu selamat daripada penjara dan azab Allah bil imani wa ta'atir rahman, dengan beriman dan taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berdosa, mereka tertahan, tak boleh lepas. Kenapa? Dia belum menebus kewajipannya. Sebagaimana pihak Ar-Rahnu, pihak pajak gadai, mereka tidak akan mahu menyerahkan barang yang kita jadikan jaminan pada mereka, melainkan kita tebus wang yang kita ambil daripada mereka. Setiap jiwa kita akan tergadai kepada Allah Ta'ala dan ia tidak akan lepas, melainkan kalau kita melakukan kewajipan kita, menebusnya dengan melakukan kewajipan ketaatan kepada Allah, atau nanti mendapat azab seksa di akhirat. Maka illa ashabul yamin, kecuali ashabul yamin, golongan kanan, golongan-golongan yang bahagia, orang-orang yang beriman, mereka selamat daripada penjara, daripada azab Allah, daripada tergadai tadi. Dengan cara apa? Bil iman wa ta'atir rahman, dengan cara mereka beriman dan taat kepada Allah. Mereka dah tebus itu. Ya. So oleh kerana itu, mereka berada di mana? Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat berikutnya, pada ayat 40, fi jannati yatasaalun. Mereka ditempatkan di dalam syurga yang penuh nikmat. Mereka bertanya-tanya. Jadi mereka tidak tertahan di dalam api neraka sebagaimana orang-orang musyrik, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Mereka lepas masuk ke dalam api neraka, masuk ke dalam syurga. Hum fi jannat, mereka berada di dalam syurga, ya. Yatasaalun, yas'alu ba'duhum ba'dan an halil mujrimin. Ya. Mereka di dalam syurga itu
saling tanya bertanya. Sebahagian mereka bertanya tentang sebahagian yang lain. Tentang apa? Anil mujrimin, tentang tempat tinggal orang-orang yang bersalah, tentang tempat tinggal orang-orang yang berdosa, ya. Jadi sesama ahli syurga nanti, setengah mereka bertanya kepada setengah yang lain tentang keadaan orang-orang yang berdosa di dalam api neraka itu, ya. Wasu'al li ziyadati tabakit ulaikal mujrimin wa tabikhihim. Soalan ini, ya, soalan ahli syurga ini menambah kesedihan dan kehinaan bagi orang-orang yang berdosa nanti, ya, dan menyebabkan mereka menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Apa soalan yang ditanyakan oleh ashabul yamin, ahli syurga ini, kepada orang-orang yang berdosa? Soalan mereka Allah Ta'ala sebut pada ayat 42, ma salakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka saqar? Ahli syurga akan tanya kepada mereka, dan soalan ini dengan tujuan untuk menghinakan mereka, untuk menambah kesedihan bagi mereka, dan untuk menghinakan mereka. Ma salakakum fi saqar, man ladzi adkhalakum jahannam. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam api neraka jahannam? Kata ahli syurga, wa ja'alakum tadzuquna sa'iraha, dan menjadikan kamu merasakan azab seksa panas api neraka ini. Apa yang membuat kamu macam ini? Disebutkan dalam kitab Al-Bahrul Muhit, ya. Wa su'aluhum su'alu tawbikh lahum wa tahqir. Soalan daripada ahli syurga ni bertujuan untuk menghina dan merendahkan. Wa illa fahum alimuna man ladzi adkhalahum an-nar. Jadi ahli syurga ni bertanya kepada ahli neraka, apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam api neraka? Bukan kerana mereka tidak tahu apa sebabnya. Sebenarnya mereka tahu, cuma mereka tanya sebab nak menghina dan merendahkan saja. Ibarat kita macam ni lah. Contoh, kita jumpa dengan orang yang mendapatkan satu hukuman. Katalah dia dipenjara atau mendapat apa-apa hukuman lah. Dan kita tahu sebenarnya yang menyebabkan dia dihukum di penjara tu apa. Contoh kita sebutlah, dia ni misalkan hisap dadah, contohlah. Kita tahu, sebenarnya kita tahu dia masuk penjara sebab hisap dadah. Lalu semasa kita jumpa dengan dia, kita tanya, apa yang menyebabkan kamu masuk penjara ni? Kita tahu sebenarnya tadi, cuma kita tanya tu sebab apa? Sebab kita nak menghinakan dia kerana perbuatan yang telah ia lakukan. Sama seperti ahli syurga, mereka bertanya kepada ahli neraka apa yang menyebabkan mereka masuk neraka, bukan kerana ahli syurga ni tak tahu apa puncanya, tetapi kerana mereka ingin menghina ahli neraka ini. Kerana semasa di dunia, ahli neraka ini suka menghina orang-orang beriman. Ya. Baik. Kemudian ahli neraka itu pun menjawab. Orang-orang al-mujrimun itu pun menjawab. Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, orang-orang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Masya Allah. Jadi punca utama mereka masuk ke dalam api neraka itu ialah lam naku minal musallina fid dunya li rabbil alamin. Mereka tidak mengerjakan sembahyang semasa hidup dekat dunia. Maka sebab utama orang masuk neraka adalah solatnya, adalah sembahyangnya. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sembahyang dalam hidup kita.
Ibnu Mas'ud ketika mana mentafsirkan ayat ni, beliau mengatakan wallahi ma tarakuhal battah, demi Allah sebenarnya mereka ini bukan meninggalkan solat. Dalam arti mereka bukan berarti meninggalkan sembahyang secara mutlak begitu saja, walakin taraku al-muhafazah ala awqatiha, tetapi mereka meninggalkan daripada menjaga, memelihara waktu-waktu sembahyang. Jadi menurut Abdullah bin Mas'ud, jawapan ahli neraka yang mengatakan qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk daripada kalangan orang-orang yang mendirikan salat, ini bukan berarti bahawa mereka sama sekali tak sembahyang. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka sembahyang, tetapi mereka tidak memelihara waktunya. Mereka tidak menjaga waktunya. Kalaupun sembahyang pada hujung waktu. Maka ini menunjukkan kepada kita seberapa besar perhatian kita terhadap sembahyang kita, maka sebesar itu pula peluang kita selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Dan kalau kita sia-siakan sembahyang kita, maka itulah menjadi punca masuk ke dalam api neraka Allah. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan yuakhirunaha anil waqtiha, mereka ini bukan tidak mendirikan sembahyang sama sekali, tetapi mereka melewatkan sembahyang itu daripada waktunya. Maka kita perlu jaga betul-betul waktu sembahyang kita, ya, usahakan pada awal waktu, ya. Satu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salatlah pada awal waktu. Maka kita ni mesti usahakan supaya sembahyang tu pada awal waktu. Jaga betul waktu sembahyang tu. Ada orang kadang-kadang dia sembahyang, tapi dia sembahyang hanya pada hujung waktu. Sembahyang pun sekadar buat saja. Dia lebih mengutamakan waktu bekerja, waktu aktiviti, waktu-waktu yang lain berbanding waktu dia untuk sembahyang. Maka tidak ada waktu yang paling penting dalam hidup kita ni melainkan waktu sembahyang. Maka dalam Quran Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu satu kewajipan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala waktunya. Maka jadikan panggilan Allah untuk sembahyang itu sebagai panggilan yang paling penting, mengalahkan panggilan emergency, ya, mengalahkan panggilan kecemasan. Kita kalau ada panggilan kecemasan, mesti kita nak bersegera. Jadikan seruan azan itu mengalahkan panggilan kecemasan, sehingga akan kita betul-betul memperkenankan seruan itu dan menyegerakan salat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba renung-renung ayat Allah Taala ni, bahawa punca utama ahli neraka itu masuk ke dalam api neraka, lam naku minal musallin, kerana mereka tidak mendirikan sembahyang. Kata Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, bukan berarti mereka tidak sembahyang sama sekali, tetapi mereka tidak menjaga waktunya. Mereka sembahyang hanya pada akhir waktunya. Maka kita utamakan sembahyang ni dalam keluarga kita. Pastikan anak-anak kita sembahyang, ya, usahakan semua sembahyang pada awal waktu, bukan sekadar sembahyang, usahakan pada awal waktu. Ibrahim alaihissalam, salah satu doa beliau, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang. Begitu juga dengan keturunanku. Kalau kita fikir, untuk apa Ibrahim berdoa macam tu? Ibrahim seorang Nabi Allah, mempunyai gelar Khalilullah, kekasih Allah Ta'ala, salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. Kedua anaknya pula Ismail dan Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ialah dua orang Nabi dan Rasul Allah. Lalu kenapa Ibrahim masih lagi berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, ya Allah, jadikan aku seorang yang sentiasa mendirikan sembahyang, begitu juga dengan keturunanku. Nabi Ibrahim berdoa macam tu
kerana betapa pentingnya sembahyang, kerana pentingnya solat tu, sehingga akan seorang Nabi yang punya anak Nabi juga pasti berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sentiasa kurniakan taufik kepada mereka untuk bersungguh-sungguh mendirikan sembahyang. Maka kita pun perlu untuk sentiasa membaca doa tu dan berusaha macam mana kita menjaga salat kita, ya. Baik, saya ingat sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini sampai ayat 43. Insya-Allah Taala kita akan sambung balik pada minggu hadapan pula. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.